Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Najwa binti Abdul Rahman di 176174. Pada hari ini saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Kes Hukuman Jenayah Syariah bagi Kesalahan Berkaitan Moral. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Al-Adib Samuri. Dari perspektif Islam, segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama adalah satu jenayah moral yang perlu dibendung. Mana-mana individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama boleh didenda di bawah undang-undang syariah. Oleh yang demikian, Malaysia dan juga negara-negara yang lain di dunia ini tidak terlepas dari pelbagai masalah moral di kalangan masyarakatnya. Antara isu yang timbul dalam topik ini adalah isu yang pertama adalah terdapat perbezaan pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Ahli fiqh telah menjelaskan bahawa setiap hukuman takzir itu hendaklah berdasarkan kepada penilaian dan ijtihad seseorang hakim atau wakilnya yang menurutnya sesuai dengan kesalahan, maksiat, pelaku dan keadaan serta tidak boleh diberi hukuman yang tidak bersesuaian. Oleh itu, setiap hukuman yang dikenakan adalah berbeza. Isu yang kedua pula, masyarakat mengambil mudah tentang peruntukan kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Undang-undang jenayah yang ada pada hari ini terbukti gagal untuk menghapuskan jenayah. Fakta menunjukkan bahawa purata kadar peningkatan jenayah di Malaysia sentiasa meningkat naik dengan kadar yang lebih tinggi dari kadar pertumbuhan penduduk. Seterusnya, timbul isu mengenai ketidakseragaman undang-undang. Ini kerana setiap hukuman bagi setiap kesalahan adalah berbeza mengikut peruntukan di negeri-negeri. Kita masuk kepada objektif kajian. Objektif yang pertama, menganalisis pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Yang kedua, menjelaskan tentang kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Yang ketiga, menganalisis kes hukuman jenayah syariah bagi kesalahan berkaitan moral yang telah berlaku di Malaysia. Kita masuk kepada hasil kajian bagi pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Hukuman takzir diaplikasikan untuk mendidik pesalah yang melakukan jenayah supaya mereka diberi peluang kedua untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Selain daripada mendidik, objektif utama hukuman takzir di Malaysia ialah untuk menghukum. Namun, makna menghukum di sini bukanlah bermaksud memberi hukuman yang tidak wajar, tetapi membawa maksud untuk memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Namun demikian, pada masa kini hukuman takzir masih tidak diguna pakai sepenuhnya kerana setiap undang-undang yang hendak dilaksanakan mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Konsep takzir dari segi bahasa berasal dari kata masdar iaitu azzara yang bermaksud menolak dan mencegah. Takzir adalah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam Al-Quran atau Sunnah. Seterusnya, bahagian takzir terbahagi kepada dua, iaitu kesalahannya termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya. Yang kedua, kategori selain dari kategori kesalahan hudud dan qisas. Ia meliputi semua kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Bentuk hukuman takzir bagi fizikal adalah seperti hukuman mati dan sebat. Bagi kesekatan kebebasan, hukumannya seperti penjara dan wang daerah. Bagi bentuk hukuman harta pula adalah dengan denda dan rampasan harta benda. Akhirnya, hukuman pendekatan kejiwaan seperti nasihat, celaan, ugutan dan pemulauan. Setiap hukuman yang dikenakan mempunyai pendapat yang berbeza dari segi pelaksanaannya. Seperti bilangan sebatan, tempoh pemenjaraan berdasarkan pandangan mazhab serta denda yang perlu diselesaikan oleh pesalah. Antara contoh kesalahan berkaitan moral beserta pandangan ulama ialah kesalahan lesbian, minum arak, riba, pecah amanah dan saksi palsu. Seterusnya kita masuk kepada hasil kajian bagi kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Jenayah umumnya didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan yang membawa kepada dosa dan perbuatan tercela. Menurut jumhur fuqaha, jenayah ialah perbuatan yang ditegak oleh syarak seperti perbuatan yang dilakukan terhadap diri manusia yang mencemarkan maruah, terhadap anggota badan dan harta, serta perbuatan membunuh, memukul dan apa sahaja perbuatan yang akan dikenakan hukuman hudud, qisas dan takzir. Pembahagian jenayah dalam perundangan Islam terbahagi kepada tiga, iaitu hudud, qisas dan diyat dan takzir. Peruntukan bagi kesalahan diletak di bawah akta atau enactment kesalahan jenayah syariah. Namun demikian, ianya hanyalah kesalahan-kesalahan di bawah kesalahan takzir sahaja dengan hukuman yang tidak melebihi takat yang ditetapkan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984.
Mahkamah Syariah hanya boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara, RM5,000 denda ataupun 6 kali sebatan atau gabungan ketiga-tiga. Berikut merupakan senarai enakmen kesalahan jenayah syariah yang terpakai di negeri-negeri. Antara kesalahan jenayah syariah beserta enakmen atau akta jenayah syariah yang dibincangkan adalah sebagai contoh kesalahan menghina agama, minum arak, liwat dan musahakoh. Kesimpulannya, didapati bahawa pelaksanaan hukuman hudud dan qisas hanya boleh dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak, pesalah akan dikenakan hukuman ta'zir. Setiap jenayah hukuman yang dikenakan tidaklah semata-mata tertumpu kepada satu jenis tujuan sahaja. Kadang-kadang sesuatu jenis hukuman yang dikenakan kepada seorang pesalah atau penjenayah mempunyai beberapa tujuan, sebagai contoh untuk mengubah dan memperbetulkan sikap pesalah atau penjenayah supaya tidak mengulangi perbuatan jenayahnya. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang bagi setiap kesalahan perlu diketat kerana ia boleh menjadi penyebab kepada pelakuan kesalahan yang lebih besar seperti kesalahan hamil wanita. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.